Okey, seterusnya penjadualan. Penjadualan ni masa yang disediakan untuk menunjukkan anggaran jangka masa ditetapkan untuk menyiapkan projek. Maksudnya, kita menyediakan satu jangka masa untuk siapkan projek. Okey, contohnya nak buat projek bekas pensel. Okey, bekas pensel cikgu kata siapkan bekas pensel ni dalam masa seminggu. Okey, kenapa kita perlu ada jadual? Cikgu kata, okey, siapkan bekas pensel ni seminggu, jadualnya ada seminggu. Kenapa? Yang pertama, mengelakkan kerugian masa dan kos. Yang kedua, mengawal sumber tenaga pekerja. Pasal apa? Kalau kata projek buat pensel tu, kata pekerjanya 2 orang. Okey, pekerja 2 orang, upahnya RM1 sehari. Kalau kata seminggu, upah RM5 seminggu. Okey, kalau kata projek tu tertangguh sampai 2 minggu, okey, upah pekerja tu kena bayar lagi RM5 lagi minggu hadapan. So, kena bayar RM10 dah. Dah rugi dah. Masa pun rugi 2 minggu. Kos pun rugi. Kena bayar tenaga pekerja. Juga, kita takut pasal apa kita buat penjadualan ni, kita juga untuk elak pembaziran atau pemborosan. Dan juga kita nak urus bahan mentah secara sistematik. Okey, seterusnya penjadualan ni dia boleh buat dengan 2 cara, iaitu blok hubungan aktiviti dan juga catagan atau catabar lah. Okey, ni adalah contoh blok hubungan aktiviti melalui rangkaian. Okey, boleh tengok Dia kata blok hubungan aktiviti melalui rangkaian ni menunjukkan perjalanan aktiviti tu satu peringkat ke peringkat yang lain. Okey, milestone ni apa dia? Milestone ni adalah penanda ataupun perkara yang bakal berlaku mengikut urutan. Contohnya, aktiviti yang bakal berlaku dalam tempoh masa tertentu lah. Okey, contohnya macam ni. Minggu pertama, okey, perbincangan konsep. Minggu kedua, seterusnya, lakaran idea. Okey, minggu ketiga membuat model. Okey, minggu keempat mungkin membuat mencari bahan. Minggu kelima mungkin mengukur dan menanda. Minggu keenam dan seterusnya. Ini adalah blok hubungan aktiviti. Okey, tengok pula catagan ataupun catabar. Okey, ni biasanya dalam kerja khusus kita memang kita biasa buat benda ni lah, catagan atau catabar ni. Okey, ni adalah contoh catabar atau catagan kita biasa gunalah. Okey, kat sini kita tulis bilangan berapa banyak aktiviti kita nak buat. Ni aktiviti, ada 10 aktiviti kita buat kat sini. Dan juga ni adalah tempat minggu-minggu, ada berapa minggu kita buat. Okey, kita catat kat sini aktiviti sepanjang aktiviti apa kita buat sampai selesai. Okey, lepas tu kita just tanda dah tik je yang mana aktiviti. Okey, misalnya perbincangan konsep bersama pelanggan. Okey, minggu pertama kita buat. Okey, mendapatkan bekalan, minggu keempat kita buat. Okey, mengecat mengemas, minggu ke-8 kita tanda. Okey, so lagi mudah lah. Boleh nampak keseluruhan proses aktiviti semasa projek. Okey, seterusnya pengawalan. Pengawalan ni maksudnya kita kontrol ataupun kita kawal semua semua proses sepanjang menyiapkan projek. Okey. So, pengawalan dilakukan sepanjang proses menyiapkan projek. Okey, dia merangkumi semualah sumber, kos, kualiti, perbelanjaan, terutamanya ketidakpatuhan terhadap penjadualan, kos, piawai, kualiti dan belanjawan. Benda yang macam kurang ikut jadual tu, yang ada masalah, lagi kita kena kawal, lagi kita kena jagalah. Okey, pasal apa? Tujuannya apa? Kita melakukan pengawalan ni supaya semua aktiviti tu dikenal pasti dilakukan secara optimum. Semua aktiviti kita lakukan betul-betul. Okey, semua aktiviti dapat disiapkan pada masa yang ditetapkan. Kalau kata nak siapkan 2 minggu, confirm mesti kena siapkan 2 minggu. Okey. Lepas tu sumber-sumber yang diperlukan pun
juga dikenal pasti. Okey, sekiranya ada perubahan dalam jadual dibuat sekiranya sebarang perubahan dalam jadual dibuat sekiranya berlaku sebarang perubahan atau pembaharuan terhadap projek. So, kalau ada perubahan apa-apa, kita akan rekodkan, kita akan buat yang barulah. Seterusnya, analisis perancangan projek dan jadual kerja lah. Okey, analisis projek ni maksudnya kita kena pasti segala aktiviti yang terlibat dalam pembangunan projek. Dalam proses analisis ni, perkara utama adalah menyediakan jadual kerja. Okey, berikut adalah 6 garis panduan penjadualan projek. Okey, yang pertama, menentukan aktiviti jadual. Yang kedua, menyusun aktiviti mengikut keperluan. Yang ketiga, anggar sumber yang diperlukan untuk aktiviti. Yang keempat, menganggar tempoh kerja untuk sesuatu aktiviti. Yang kelima, membangun jadual. Yang keenam, menganggar kos dan menyediakan bajet. Okey, yang pertama, menentukan aktiviti kerja. Okey, skop kerja ni mengikut struktur pecahan kerja. Kalau kat sekolah, murid diberi tugasan kerja iaitu yang cikgu sebut yang tadi, pengurus projek, tadbir urus, pereka bentuk, pembangunan mockup atau model. So, bila contohnya kan, kalau kamu sebagai pembantu model atau mockup tu, aktiviti jadual kerja kamu adalah mendapatkan lakaran. Okey. Apakah kerja kamu adalah melakar, mengukur, menanda, memotor, mencantum. Okey, macam itulah. Okey. Kedua, susunan aktiviti ialah aktiviti yang dibuat ni perlulah secara berturutan, tak ganggu perjalanan projek. Contohnya, kalau buat lakaran, buatlah lakaran dulu. Jangan tiba-tiba buat lakaran, tiba-tiba pi ambil bahan, pi potong. Tak boleh tiba-tiba potong. Padahal tak tahu lagi ukuran panjang mana, tak siap lagi lakar. Tapi tiba-tiba dah pi potong projek tu. Okey, contoh yang macam tadi cikgu kata, okey, bekas pensel tu. Tak tahu lagi, tak siap lagi lakaran, tapi tiba-tiba kawan ni pembangun mockup atau model ni sudah pi potong. Dia kerja dia pembangun tu dah potong. Tak boleh. Kena aktiviti yang dilakukan mesti berturutan dan tidak mengganggu kerja. Okey. Yang ketiga, anggaran sumber yang diperlukan untuk melakukan sesuatu aktiviti. Okey. Langkah ini melibatkan anggaran sumber yang diperlukan untuk menyempurnakan setiap aktiviti. Langkah ini merangkumi keperluan sumber manusia, bahan dan peralatan. Okey, sumber manusia adalah individu atau kumpulan yang akan melakukan tugasan. Okey, sumber ni kamulah. Sama ada sumber duit pun boleh, sumber bahan pun boleh, ataupun sumber manusia yang sumber tenaga melakukan kerja. Okey, seterusnya, anggaran tempoh masa untuk sesuatu aktiviti. Okey, anggaran tempoh masa ni bergantung pada mudah atau susah sesuatu tugasan itu, kompleks tu, susah lah. Tugasan itu perlu untuk diselesaikan. Sebagai contoh, murid perlu mendapatkan pandangan guru untuk tentukan masa yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan mereka. Okey, contohnya bekas pensel tu. Bekas pensel, okey, cikgu tanya, okey, kamu nak buat bekas pensel daripada apa? Okey, dia buat daripada kayu. Okey, kalau nak buat daripada kayu, berapa lama perlu siapkan? Okey, 7 hari. Okey, 7 hari. Perlu guna apa? Gergaji. Okey, mungkin ada kumpulan lain, dia kata nak buat bekas pensel daripada plastik. Nak guna plastik perspek. Okey, berbeza-beza. Okey, cikgu akan bagi tempoh masa mengikut kumpulan masing-masing. Seterusnya, pembangunan jadual. Pembangunan jadual ni adalah yang kita dah tunjuk dari tadi, catakan tadi, aktiviti ataupun proses kerja yang perlu dilakukan
untuk menghasilkan produk tadi. Okey, dalam produk menghasilkan bekas pensel mesti ada cari bahan. Okey, lepas cari bahan, ukur bahan, lepas ukur bahan potong, lepas potong cantum. Okey, jadual kerja tu akan disertakan dalam tempoh dan minggu dan bentuk bulan ke minggu ke. Lepas tu aktiviti tu mesti disusun ikut urutan dia lah, ikut keutamaan tu. Okey, jadual kerja yang cikgu tunjuk tadi, jadual cartakan tadi akan digunakan sebagai asas untuk memantau dan mengawal pelaksanaan sesuatu aktiviti supaya menjadi urutan. Supaya tak jadi bukannya lepas lakar terus potong. Ataupun lepas lakar terus cantum, tak potong pun. Macam mana kan? Silap lah tu. Last sekali, anggaran kos dan penyediaan bajet. Okey, langkah ni melibatkan pengiraan kos modal. Okey, kos modal ni melibatkan 3 benda je. Okey, kos bahan alatan, kos upah dan juga kos overhead. Lepas ni kita akan belajarlah apa itu kos bahan alatan, apa itu kos upah, apa itu kos overhead secara lebih detail. Okey, lepas dapat jumlah kos modal, bajet akan disediakan ikut bilangan produk yang ingin dihasilkan. So, bajet juga akan disediakan lebih awal lah untuk menghadkan lebihan kos modal. Topik ni kita akan belajar secara detail pada minggu hadapan. Okey, sekian saja hari ini.